Selamat pagi teman, kita bersama-sama di Titik Pandang Desain Arsitektur Pertamanan dan Patrimoine. Istilah rive droite dan rive gauche di kota-kota di Prancis berdasarkan atas aliran sungainya yang mengalir ke laut. Misalnya, di kota Paris, rive droite dan rive gauche mengacu kepada Sungai Seine. Berada di utara Sungai Seine, rive droite. Di selatan, rive gauche. Sedangkan di Toulouse mengacu kepada sungainya, Sungai Garonne. Rive droite berada di sisi kanan, Sungai Garonne, dan rive gauche berada di sisi kiri, Sungai Garonne. Hari ini kita akan mengunjungi rive gauche. Oleh sebab itu, untuk menyeberangi sungainya, kita dapat menggunakan salah satu dari jembatan-jembatannya, Pont Neuf, Pont Saint-Pierre, atau yang lainnya. Hari ini saya berada di Pont Neuf. Yuk kita lihat di sisi rive gauche ada apa saja. L'Hôtel Saint-Jacques adalah sebuah karya yang dibangun di abad ke-12 hingga abad ke-19. Pada awalnya merupakan rumah sakit untuk merawat para peziarah dari La Route de Compostelle, menampung dan merawat orang-orang yang tidak mampu. Tidak jauh dari pintu masuknya terdapat sebuah tour bébé, yaitu sebuah tempat di mana pada masa lampau merupakan tempat untuk meletakkan bayi-bayi yang diabaikan oleh orang tuanya, yang dikirim oleh seseorang untuk kemudian dibawa masuk ke dalam oleh seorang perawat religius agar bisa dirawat di rumah sakit tersebut. Hari ini, L'Hôtel Saint-Jacques selain merupakan kantor administrasi, rumah sakit di Toulouse juga sebagai museum. Terdapat dua museum, yaitu Museum Sejarah Kedokteran di Toulouse, di mana dipamerkan alat-alat beserta informasi lainnya untuk mengenal perkembangan teknik dan pengajaran ilmu kedokteran di Fakultas Toulouse. Museum kedua untuk memamerkan alat-alat kedokteran, memamerkan benda-benda koleksi dari pertengahan abad ke-19 yang berhubungan dengan berbagai spesialisasi, bedah, kebidanan, dan lain-lain. Le Château d'Eau Menara Air. Pembangunan menara ini bermula di abad ke-16, di mana para pemimpin kota Toulouse antik mengingatkan pentingnya air bersih. Karena pada masa itu sumber mata air dari sumur-sumur, demikian juga halnya dengan air Sungai Garonne, dinilai tidak cukup bersih dan sehat. Waktu berlalu, hanya baru setelah wafatnya salah seorang pemimpin kota bernama Charles Lagan yang mendonasikan sejumlah uangnya kepada kota antik Toulouse, pembangunan sebuah menara air baru benar-benar dapat dilaksanakan sejak saat itu. Maka berdirilah sebuah menara berbata merah yang dibangun di ujung jembatan Pont Neuf oleh seorang insinyur abadi di tahun 1825, bertujuan untuk mengolah dan menjernihkan air Sungai Garonne.
Di tahun itu pula ditemukan sistem terbaru penyaringan air sungai dengan menggunakan sebuah mesin hidrolik sehingga penduduk Toulouse mendapat air bersih yang dapat diminum langsung. Hingga tahun 1870, pompa-pompanya telah menjadi sumber air minum di sekitar 90 kolam di mana terdapat sumber air bersih di kota Toulouse. Pada tahun 1838, Stendhal, seorang penulis Perancis, menulis tentang air di Toulouse. L'eau de Toulouse non seulement a la bonté suprême de l'eau que l'on boit à Rome, elle en a aussi la légère et agréable odeur. Yang terjemahannya kurang lebih seperti ini. Air di Toulouse tidak hanya jauh lebih baik dari air yang diminum di Roma, tapi juga mengandung sedikit aroma yang menyegarkan. Sejak tahun 1974, Le Château d'Eau berubah fungsinya menjadi galeri foto bekas seorang fotografer Toulouse, Jean Dieu Z. Di sini terdapat dua ruang pameran di mana para fotografer muda dapat juga memamerkan karya mereka. Selain itu, terdapat juga pusat dokumentasi, perpustakaan slide, perpustakaan video, dan lain-lain. Cour Dion, la Digue, la Coulée Verte adalah seorang uskup agung dari Toulouse, Arthur Richard de Dion, di tahun 1756 meminta membangun tempat ini dengan meninggikan tanahnya demi melindungi dan mengatasi ketidaknyamanan distrik Saint-Cyprien terhadap banjir Sungai Garonne. Pada awalnya tempat ini hanya merupakan sebuah tanggul sederhana. Kemudian kawasannya dirubah fungsinya menjadi kawasan pejalan kaki, tempat hiburan, dan melepaskan lelah yang menyenangkan dengan hiasan deretan pohon-pohon oranye. Faktanya bercerita lain. Air melewati tanggul, tembok, yang tak kuasa menahan banjir terbesar pada tahun 1875, meninggalkan derita beserta kenangan buruknya, dengan memporak-pandakan distrik Saint-Cyprien dan sekitarnya. Hari ini, Cour Dion selain tetap menjadi tempat pejalan kaki, menjadi tempat bermain bola petanque juga sebagai pemberhentian bus. Bonjour. Alors, oui. Est-ce que vous venez ici souvent pour jouer? En fait, on vient ici déjà pour manger. Oui. Et après, ça arrive quand il fait beau qu'on joue. D'accord. On travaille à côté. Vous travaillez à côté? On travaille juste là, oui. Et donc, vous venez ici tous les midis? Quand il fait beau. Quand il fait beau? D'accord. Là, vous êtes en train de jouer? Comment ça s'appelle? Walkie, d'accord. Donc, et normalement, vous êtes toujours en groupe ou parfois quand vous mangez aussi ailleurs, non? Ici? Normalement, on joue en groupe, on joue ici. D'accord. Et l'après-midi aussi, vous jouez ici? Ça veut dire après le travail? Et oui. Non, après le travail, non, il y a le couvre-feu, donc on rentre chez nous. D'accord. Oui. Donc, je vous remercie beaucoup. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Alors, je vois, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ici? à Cour Dion? On est allé acheter de la nourriture à la boulangerie et du coup on fait un petit pique-nique. D'accord. Et vous êtes étudiant? Oui. On est au lycée. Ah, vous êtes lycéen? Oui, lycéen. Alors, lycéen, et votre lycée se trouve ici, à côté? Au Zen, en centre-ville. Ah, et vous venez jusqu'à ici? Oui. D'accord. Et vous venez ici tous les jours, à Non. midi? Une fois par semaine, on vient. D'accord. Et là, ici, à Cour Dion, qu'est-ce que vous en pensez ici? Ouais, c'est beau. Ouais, franchement c'est super agréable mais c'est dommage qu'ils aient fermé la période de 6. D'accord. Et sinon, si c'est ouvert,
Vous préférez à l'intérieur? Ah oui, parce que l'herbe et tout, c'est super agréable. Sachant qu'on habite en ville, ça fait du bien. D'accord. Alors, moi, je vous souhaite passer un après-midi. Merci. Merci. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. La Prairie des Filtres. Pada awalnya adalah sebuah pulau kecil berawa, adalah merupakan sebuah dataran berumput dangkal yang terjadi akibat proses sedimentasi. Letaknya di satu sisi berbatasan langsung dengan Sungai Garonne, sedangkan sisi lainnya berbatasan dengan Cours-d'Yonne yang posisinya lebih tinggi. Secara bertahap, daerah berlumpur ini berfungsi lama sebagai filter alami untuk menjernihkan air yang diambil oleh menara air Le Château d'Eau yang terletak tidak jauh, yang bermanfaat bagi sistem penyaringan dan penyumpaan air Toulouse. Dari fungsinya itulah berasal nama Prairie des Filtres. Pada rumputnya yang luas, sempat di tahun 1903 sebagai tempat pertandingan rugby dengan 6.000 penontonnya, atau pernah juga sebagai tempat lepas landas pertama dari pesawat Toulouse. Hari ini di Prairie des Filtres selain sebagai daerah rekreasi di sepanjang tahunnya, juga ditata sebagai Pantai Toulouse, Toulouse Plage, pada setiap musim panas atau sebagai tempat berlangsungnya konser musik, festival Rio Loco, dan berbagai aktivitas lainnya. Kota Violet ini, kata Rive Gauche, tidak dapat dipisahkan dari distrik Saint-Cyprien, yaitu sebuah distrik yang kosmopolitan. Kawasan Saint-Cyprien kosmopolitan pada masa lampau merupakan area yang diabaikan. Alasan pertama dikarenakan lokasinya yang terpencil, karena masih terletak di luar kota, yaitu di sebuah desa di luar dinding pembatas kota antik Toulouse. Alasan kedua terkait dengan karakternya sebagai daerah populer, di samping juga posisinya yang lebih rendah, yang sangat beresiko banjir. Pada hari ini, distrik Saint-Cyprien sedang mengalami denyut baru, menjadi tempat persinggahan yang disukai. Selain berkat monumen-monumen bersejarahnya, wilayah ini kaya akan seni budaya berkat kontribusi dari Museum Abattoir, Galeri Château d'Eau, tidak ketinggalan taman-tamannya yang luas seperti Prairie des Filtres, Rey-Moncis.
Benar-benar di masa kini, San Ciprian telah menemukan tempat di hati penduduk dan para pelajarnya. Bahkan turis-turis mengunjungi museum, galeri, restoran, orang-orang menyukai jalan-jalan kecilnya yang ramai. Daya pikatnya bertambah dengan berbaurnya berbagai suku bangsa, berbagai pedagang makanan, eksotik, salon kecantikan, Afrika, restoran India, Turki yang merubah karakter dari tempo dulu menjadi area lebih dinamis, kosmopolitan di masa kini. Jardin Raymonsis, Taman Raymonsis. Berdampingan dengan Museum Abattoir, Taman Raymonsis melebar hingga ke pinggir Sungai Garonne. Dinding tinggi pembatas kota antik Toulouse, peninggalan abad pertengahan yang mengelilingi taman dan merupakan salah satu dari elemen-elemen dari benteng di abad ke-16 yang masih berdiri. Tidak jauh dari pintu gerbang masuk, terdapat komedi putar untuk anak-anak, lembu manis, berbentuk hewan-hewan aneh yang pembuatannya dipimpin oleh Direktur Seni François de la Rosière. Di pinggir Sungai Garonne terdapat jembatan pejalan kaki Figuerie yang menghubungkan dengan pelabuhan Figuerie dan telah ditata serta menghubungkan juga dengan Hotel Dieu. Dari sini orang-orang mengagumi pemandangan indah rive droite di kota Toulouse. Les Abattoirs dibangun di abad ke-19 oleh arsitek Urbain Vitry. Pada tahun 1823, kota Toulouse memutuskan untuk menyatukan berbagai rumah jagal di Toulouse di satu lokasi. Pada tahun 1825, arsitek Urbain Vitry yang dipercayakan terhadap proyek arsitektur bangunan tersebut. Dengan taman yang indah di mana terdapat peninggalan sebagian dinding tinggi pembatas kota Toulouse antik dari abad ke-16. Di bangunan dengan bata merah yang dulunya berfungsi sebagai rumah jagal ini, sejak diresmikan tahun 2000, fungsinya dirubah menjadi sebuah museum seni modern, serta karya-karya seni dari artis kontemporer. Penataan tempat yang sangat berhasil berkat perpaduan dari penggunaan bahan batu bata, kaca, beton yang harmonis. Berbagai seni artistik dipamerkan di sini. Seni abstrak, ekspresionisme, art informel, art brut, seni gutai yang berasal dari Jepang, seni kobra yang berasal dari Eropa Utara, dan lain-lain. Kita dapat menikmati karya seni di sini dalam bentuk pameran permanen atau pameran sementara. Sebagian besar koleksi dari Museum Abattoir adalah merupakan sumbangan seorang bernama Cordier, seorang sejarawan, pedagang barang-barang seni lukis, pelukis, di mana sekitar 100 karya hasil seorang artis dado. Selain juga terselenggara beberapa aktivitas lainnya seperti seminar, konser, projection, dan lain-lain. Selain museum di sini terdapat juga sebuah galeri, perpustakaan, auditorium, ruang kerja, atelier, toko cenderamata, dan restoran. Hôpital de la Grave, Rumah Sakit Grave. Bangunan yang sekarang ini dibangun pada abad ke-17, merupakan ikonik kota Toulouse di masa kini. Berkat kubahnya yang terbuat dari tembaga, daube de cuivre.
berwarna kehijauan yang sejak tahun 2019 merupakan sebuah tempat budaya. Dari abad ke-18, jauh dari pusat kota, antik. Di masa itu, rumah sakit ini dibangun dengan tujuan untuk merawat orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim, prostitusi, penderita epilepsi, dan mengkarantina pasien-pasien penderita penyakit lepra dan wabah pes. Di akhir abad ke-18, merupakan rumah sakit terbesar di kota Toulouse di masa itu. Hari ini terkenal dengan gereja kecilnya, Chapelle Saint-Joseph de la Grave, yang pembangunannya dimulai dari tahun 1758, diselesaikan hingga tahun 1845.